Bismillahirrahmanirrahim. This is how we do this. In one way, I'm yours. In one way, we're strangers. But I know for sure we got something in common that I know you want. Okey, jadinya gini, untuk podcast Borak Sini Habis ini, kali ini kita nak bawakan kepada korang semua seorang tetamu. Gambar dia, profil dia digunakan oleh scammer. Tak tahulah dari mana, tapi katanya daripada Nigeria, Datuk? Ya, kebanyakan. Dia telah menggunakan gambar dan juga profil Datuk Ray untuk mencari mangsa ataupun menipu mangsa-mangsa yang berada di Facebook, Di social media lah. Ada 3 orang lelaki yang telah menjadi mangsa ni. Antaranya Datuk Ray. Dan 2 orang lagi pun Melayu juga. Ya, yang sebenarnya kat Malaysia sebenarnya ramai juga. Ramai lagi yang kena. Tapi yang popular lah digunakan oleh scammer-scammer ni di Malaysia adalah saya sendiri, satu lagi Encik Hairul Amri dan juga satu lagi Encik Roslan. Roslan Harun kalau tak silap. Jadi benda ni dah lama, Datuk? Dah lama. 2017 lagi Itu saya. Yang lain mungkin tak tahu, saya tak tahu, mungkin lebih lama daripada itu. So mungkin Datuk boleh bagi cerita sikit macam mana boleh kena ni. Okey, sebenarnya saya realise benda ni bermula 2017 lah. Waktu tu awal-awal tu memang ramai yang saya sebenarnya terkejut juga, ada yang message, ada setengah tu husband someone tiba-tiba marah-marah cakap, kenapa ni? Saya pun marah balik lah. Dia message, dia masuk dalam Facebook, dia marah-marah. Dan tiba-tiba satu hari, kenapa saya betul-betul realise bahawa benda ni adalah sesuatu yang serius apabila seorang mangsa Puan Sri Mualaf, berumur, kalau tak silap saya waktu tu 58 tahun. Okey, waktu tu lah. Sekarang dah 60 lebih lah kan. Jadi dia beria nak jumpa saya. Saya cakap, kenapa? Ada hal apa? Dia cakap ada hal penting. So saya cuma bagi syarat sikit lah, sebab saya ni businessman. Jadi kalau you nak jumpa, okay, beli saya punya produk. Jadi waktu tu dia kata dia setuju, dan saya kira boleh tak kalau you beli dalam lingkungan RM2,000 ni? Dia kata boleh. Saya pun bawa produk, jumpa dia di Concord KL waktu tu. Okay? Dan akhirnya bila bertemu tu, dia memang realise ini orang yang betul, dan dia ceritakanlah macam mana terjadi, kenapa berlaku yang berlaku pada dia lah. Okay? Jadi sebenarnya awal dia kena tu, sebenarnya isu ni kita panggil love scam lah. Love scam. Jadi dia kena dengan someone dia kata orang tu di Singapore. Okay. Dan dia telah transfer sebanyak RM16,000 ke scammer tu. And then dia dah realise, and then dia cari-carilah saya punya profile. Akhirnya bertemu di Facebook, dia kata. Okay. Bila bertemu di Facebook, dia kata dia nak jumpa sebab nak pastikan orang yang betul, dan jumpa saya. Dan itulah bermula titik tolak macam mana scammer ni yang telah mengganggu, yang telah menyebabkan agak huru-hara jugalah selepas itu. Sebab mangsa ni bukan saja di Malaysia, di Indonesia, Vietnam, sejauh Rusia, Ukraine pun ada, Italy, banyak-banyak semua negara. Sebab pada saya sendiri, sebenarnya dia orang punya modus operandi tu, ni saya rasa majoriti daripada Nigeria lah, sebab kebanyakan nombor plus 234 tu memang daripada Nigeria. Tetapi sebenarnya dia orang bergerak bukan saja daripada Nigeria sendiri, di banyak negara. Sebab contohnya kalau di Indonesia, di sana pihak berkuasa agak agresif sikit. Jadi dia orang banyak tangkap Nigeria ni di Indonesia. Dan satu lagi, di sana pun ada satu IG, ada Ibu Faye tu, memang dia seorang NGO relawan yang bersungguh-sungguh semenjak hampir 10 tahun yang lepas untuk membanteras pasal scammer ni. Jadi dia dah telah mewujudkan satu blog juga, dan juga satu IG, dia panggil Fayedown, fayedown.id kalau tak silap saya. Dan dia telah banyak up tentang scammer-scammer ni di Indonesia. Dan saya pun pernah berzoom meeting dengan Ibu Fayedown ni, dan ucapkan terima kasih kerana banyak juga masa-masa yang tak boleh move on. Tak boleh move on, dan dia menganggap Jatuh cinta ke? Jatuh cinta. Maksudnya dah pandai scammer tu. Scammer tu memang bijak gila kot. Dia orang sebenarnya profesional. Kalau kita tengok dekat, kalau kita Google, memang dia macam ada satu office,
dengan komputer semua, dan dia kerja full time. Tugas dia untuk membuat wanita-wanita yang kebanyakannya yang kesepian ni jatuh cinta dan transfer duit. Dan lebih parah lagi sebenarnya, saya pun dengar macam dia orang ada macam, kalau di sini kan pakai bomoh kan, kalau di sana mungkin voodoo ke apa, saya tak pasti. Semua bila banyak mangsa yang dah kena ni, yang dah jumpa saya kebetulan, dia cerita seolah macam automatic nak transfer duit tu. Bila dia message atau dia call, macam kena pukau. Dia orang akan kelang kabut nak transfer. Saya sebenarnya pernah pergi ke Singapura untuk membantu seorang makcik ni. Bukan makcik lah, kakak lah, sebab saya pun dah tua kan. Umur dia pun 60 lebih. Waktu tu anak dia minta tolong dengan saya. Cakap, Datuk Ray, tolong boleh tak turun ke Singapura kerana mak saya ni nak nak cagangkan rumah untuk dapatkan duit untuk bagi kepada scammer tu. Sehingga ke tahap tu. Sedangkan dia hanya bekerja sebagai pembantu kedai makan saja. Dia dah pinjam kawan-kawan dia, dan waktu tu dia nak cagangkan rumah untuk bagi kepada scammer tu. Saya pun tak sampai hati, saya pergi ke sana, ke Singapura, dan kita orang membuat kejutan lah pada mak dia tu di rumah dia. Cuma malangnya, bukan malang lah, maksudnya sebab dia orang ni tak boleh move on. Dia dah jumpa saya ni depan-depan, diam-diam dia masih message orang tu. Sebab anak dia ni dah pasang, kan sekarang teknologi kan, dia boleh trace kan, kalau di WhatsApp handphone lain dia boleh trace kan apa yang berlaku. Sebab anak dia dah setting tu. So dia tengok handphone dia nampak mak dia masih lagi berhubung dengan scammer tu, walaupun saya dah depan mata. Macam tu. Benda ni macam dia terikat dah. Walau apa. Yes. Itu yang Datuk pergi. Kalau yang Datuk tak pergi tu, yang macam dia percaya bulat-bulat. Memang percaya bulat-bulat. Ada yang setengah-setengahnya memang tak boleh move on, dan masih percaya saya juga. Walaupun dah jumpa. Ada yang jumpa pun masih tak boleh move on, apalagi yang tak jumpa. Dan ada juga yang memang kita dah jelaskan masih tak percaya juga, masih anggap saya juga, dan masih anggap saya lah sebenarnya orang yang sama. Sebab kita dah terangkan bahawa kebanyakan nombor tu nombor Nigeria plus 234, saya plus 60 Malaysia kan. Tapi dia orang anggap macam use sekejap jadi Datuk Ray, sekejap jadi scammer. Tu. Jadi yang macam-macam tu yang sangat-sangat susah tu, sebenarnya saya berterima kasih juga kepada boleh katakan satu tim lah daripada Indonesia. Itu pun mangsa-mangsa juga. Ada 4 orang ni. Boleh saya sebutkan nama dia? Boleh. Secara nama dia Ibu Muji, Ibu Arum, Ibu Wiwi dan Ibu Untari. Dia telah mewujudkan satu WhatsApp group. Dia pun mangsa semua, tetapi dah move on lah. Dia tak teruk lah, dia tak transfer duit pun. Dia membantu mangsa-mangsa yang lain, dan apabila di Facebook atau di IG atau di mana, TikTok dan sebagainya, yang saya ada di situ, bila ada setengah-setengah orang yang agak agresif, yang mengatakan saya begitu begini, dia akan tarik orang tu dan dia akan masukkan dalam grup untuk dia brainwash, untuk explain detail, sebab dia orang dah tahu bahawa orang-orang tu dah kena dengan scammer. Itu saya cakap terima kasih juga, sebab kalau saya sendiri memang tak ada masa lah. You bayangkan mangsa seluruh dunia. Yang terbaru ni yang mangsa seluruh dunia, maksudnya dia menggunakan gambar Datuk tu? Yes. Saya punya muka ni laku seluruh dunia. Itu yang saya pelik sekarang ni. Yang apa yang membuatkan scammer tu berminat dengan untuk guna profil dan juga gambar Datuk Ray ni? Sedangkan ramai lagi jejak-jejak kacak di luar sana yang boleh kacak, dan lebih muda. Dia sebenarnya macam ini. Yang saya notice dia macam ini. Scammer ni dia tak akan cari mangsa yang saya pun mangsa jugalah. Mangsa yang terlalu handsome. Dia tak akan cari. Sebab kalau terlalu handsome, too good to be true. Nampak sangat. Orang nampak tak percaya. Sangat scam. Yes, dia nak yang mana-mana sikit macam saya ni lah. Yang baik. Yang natural baik kan. Yang macam tu, yang macam saya ni, yang biasa, tetapi yang berumur sikit, and then yang selalu kita up di Facebook, di social media kan, yang aktif lah. Dan sebenarnya kenapa benda ni makin berleluasa, kerana pada awal tu bila dia guna, sebenarnya dia banyak. Yang saya tahu tu 3 orang tu lah, tapi sebenarnya banyak. Tetapi bila sampai satu tahap, dia akan pilih lah mana yang betul-betul boleh buat duit. Yang paling banyak sekali senang berjaya. Berjaya dia menipu. Jadi
saya salah seorang. Jadi memang dia akan sampai sekarang yang saya tak tahan tu 2 tahun lepas. Saya punya Facebook sebanyak 6 Facebook terpaksa kena delete, kena delete, kena activate. Sebab apa? Bila saya pada sebelum ni kan saya 6 yes, sebelum ni saya belum up saya 6 kali ke ataupun 6 sekaligus? 6 account. 6 account. Saya buka satu account Facebook yang lama tu, yang dah bertahun tu. Saya dah rugi lah sebenarnya, rugi pada followers sebab bila dah lama tu dia orang hack. Oh, dia orang hack. Dia bukan hack. Maksud saya dia mengadu ke Facebook. Bahawa saya adalah fake account. Facebook pun deactivate lah. Deactivate. Jadi saya pun up lagi satu lagi. Up satu lagi. Tak sampai berapa hari kena lagi deactivate sampai 6 kali. Akhirnya sebab tu sebelum ni saya letak nama saya Datuk Ray Imran. Itu kan nama saya punya pangkat dan juga nama glamour lah. Jadi sekarang saya gunakan nama betul sebab saya kena submit KYC kepada Facebook. Saya kena bagi saya punya pasport dan juga IC. Baru Facebook certified itu adalah saya. So dia orang tak boleh nak komplain. Itulah yang sekarang. Yang sebelum ni ada 6, penat saya. Dan yang awal Facebook yang awal tu saya dah rugi followers banyak kan. Dan gambar-gambar yang lama semua hilang macam tu saja. Okey Datuk, kita nak tahu juga macam mana dia deal dengan mangsa ni. Apa yang membuatkan mangsa tu jatuh cinta kan? Okey. Macam mana pujuk rayu ke selain daripada dia guna voodoo dan juga apa ilmu pukau dia tu? Apa sebenarnya yang dia buat? Saya notice daripada pengakuan mangsa-mangsa ni kebanyakannya sebab dia orang ni profesional. Jadi dia orang tak tergesa-gesa. Dia orang akan edit saya punya gambar jadi pasport. Saya sebagai warga negara UK, warga negara US. And then dia orang sangat-sangat caring. Pagi, hello sayang, good morning sayang. Tengah hari, malam, tengah malam, macam tu. Maknanya ada seorang yang charge benda ni untuk kalau mangsa ni seorang yang pegang ataupun ada mungkin berapa orang ni semua ada. Dia macam tu. Sebab apa dia orang kata dia orang jatuh cinta tu sebab scammer tu sangat caring. Sangat caring. Tapi gambar saya. Jadi bila dia orang jumpa saya tu setengah-setengahnya tu macam Datuk ni agak sombong agak kurang mesra. Dia cakap macam tu. Saya cakap sebelum ni you bukan bercakap dengan saya, itu dengan scammer. Saya sebenarnya bukanlah sombong, sebenarnya saya terpaksa sombong. Sebab apa? Kalau saya balas 1, dia jawab 10. Kalau saya tak balas dia cakap sombong. Kalau saya jawab dia akan jawab 10, tak berhenti. Sebab kebanyakannya tak boleh move on. Dia dah tahu dia jumpa yang betul ni, okey, dia nak carry on. Dan banyaklah. Daripada Vietnam pun ada, daripada dan alhamdulillah juga dari sudut positif dia, saya dapat jual produk-produk saya lah ke seluruh dunia. Produk saya sampai ke US, sampai ke Italy, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brunei pun ada. Itu dari sudut positif lah. Okey, untuk mungkin ramai yang tak tahu ni, yang menonton kita sekarang dekat podcast di Spotify dan juga YouTube, mungkin tak tahu Datuk Ray ni meniaga apa. Datuk boleh cerita sedikit apa produk ni? Alhamdulillah, tentang produk ni saya sebenarnya sejak 2014 saya mengeluarkan founder kepada produk kosmetik lah. Kosmetik. Jenama Cashmere Kuala Lumpur. Tapi terbaru ni saya ada keluarkan beberapa produk yang luar daripada kosmetik, iaitu bukan sempena lah, COVID ni kan. Kita keluarkan face mask yang washable, dan selepas tu kita keluarkan hijab. Alhamdulillah. Kain tudung? Yes, tudung. Saya punya customer banyak di luar negara. Jadi kita akan keluarkan lagi desain-desain baru. Dan yang terbaru insya-Allah sama ada bulan 3 atau bulan 4 ni kita akan keluarkan perfume. Dan diorang dah bertanya, tunggu. Anytime. Ada saja. Maksudnya yang membeli tu adalah mangsa ataupun siapa yang membeli di luar negara tu? Mangsa. Dia dah mangsa dan dia dah jatuh cinta. Saya tengah menghadam keadaan sebenar benda ni. Bila mangsa jatuh cinta dengan Datuk Ray, lepas tu kemudian dia tahu Datuk Ray tu bukan scam yang dia di scam. Dan bila dia mengetahui Datuk Ray sebenarnya begini, kan, so dia pun mungkin
adakah dia jatuh cinta yang membuatkan dia tu terbeli ataupun belilah? Sebenarnya dia setengah-setengah tu tak boleh move on. So dah alang-alang jumpa orang yang betul, okeylah. Dia tak nak putuskan silaturahim tu. Dia tak nak putuskan. Faham. Jadi dia nak ada connecting tu ada. Jadi bonding tu ada. Jadi alhamdulillah sampai sekarang apa saja produk saya keluarkan dia orang beli. Sejauh tu Yes. Sejauh tu. Itulah itu maksudnya kekuatan cinta lah. Inilah dia love scam yang kita nak katakan sekarang ni dekat Borak Sini Habis Sini bersama dengan Datuk Ray. Datuk sebagai seorang usahawan, tidakkah benda ni menjejaskan nama Datuk? Sedikit sebanyak memang terjejas juga sebab ramai juga yang mesej dan sebagainya. Tapi alhamdulillah juga sebenarnya sebab public sekarang aware tentang benda-benda macam ni. Kebanyakannya yang tak faham tu orang-orang yang macam dia kurang terdedah. Tapi kalau orang-orang yang macam dah terdedah kepada social media ni dia faham. Sebagai contoh yang terbaru Kat TikTok tu kan. Dia sebenarnya saya notice wanita Indonesia tetapi dia di Malaysia. Oh, dia di Malaysia. Di Malaysia. Sebab saya tengok, saya stalk jugalah dia punya TikTok tu. Kalau tak silap saya di Penang. Jadi bila dia up kan pasal scammer tu, gambar saya dengan anak saya tu kan. Itu saya terkejut. Dan tiba-tiba viral. Sebab kenapa viral tu? Sebab dia dengan selamba bercerita bahawa kenapa marah-marah dia. Sebab seolah public tu dengki dengan dia. Kan? Orang nak nasihat kat dia. Itu bukannya betul tu, scammer tu. Dia tak percaya Tak percaya. Lebih sekarang saya tengok view dia FYP 3.1 million. Memang hebat. Tapi ada tempiah sikit lah ke saya. Jadi ramai yang notice, ramai yang bagi tahu. Tapi bila saya tengok komen-komen tu kebanyakannya faham bahawa itu adalah scammer. Jadi ada pro and con lah. Saya pun sebenarnya ramai juga yang bertanya, kadang-kadang saya penat juga yang bertanya tak report ke tak apa ke. Saya cakap letih. Saya letih nak jawab sebab saya dah hadapi 5 tahun. Kadang-kadang sekarang ni sebenarnya yang fokus banyak yang mangsa daripada Brazil. Sekarang ni. So dia orang punya time kan lain dengan kita. Beza mungkin tak silap 6-7 jam kan. Jadi saya dekat tengah tidur 3-4 pagi, dia baru pukul 8 ke 9 malam kan. Dia orang call. Mana dia dapat nombor telefon Datuk? Saya memang di social media semua saya letak nombor telefon sebab saya business kan. So memang saya punya nombor telefon public. Maksudnya scammer pun guna nombor yang sama? Scammer tak. Maksudnya mangsa-mangsa tu. Mangsa yang dah tahu ke ataupun belum tahu? Kebetulan tahu. Kebetulan dan dia nampak saya punya handphone. Dia call. Dia dah pastikan. Dia kata apa? Dia tanya kan, is it you ataupun, tapi setengahnya pun tahu ada someone use your picture and video. Okay, satu lagi saya nak cerita. Kenapa setengah-setengah tu tak boleh move on dan kenapa setengah-setengah tu masih percaya bahawa itu adalah saya. Dia macam ni. Dia punya modus operandi scammer ni, dia menggunakan 2 handphone. Saya kan selalu buat live di Facebook dan sebagainya. Dia savekan file tu and then dia mutekan suara and then dia gunakan 2 handphone. Sebagai contoh, saya telefon Budi. Bila Budi angkat, saya akan letak belakang ni handphone yang satu lagi, saya punya video tu. Tapi mangsa yang naif ni, yang tak terdedah dengan teknologi, dia nampak macam saya yang tengah video call dengan dia. Sedangkan sebenarnya kalau orang yang alert, yang teliti, dia nampak bahawa dia punya mulut tu berbeza dengan suara. Tak selari. Tetapi yang naif tu dia percaya. Dia kata, tapi I dah video call dengan you selalu, dengan anak you juga. I pun nak jawab pun susah juga. So I dah buat 2 video lah untuk explain tentang tu. Bila masih yang tak faham tu saya bagi juga. Tapi pun walaupun bagi pun ada juga yang masih tak boleh terima. Datuk dah report dekat polis dengan SKMM. So adakah ada tindakan ataupun kesan susulan daripada itu report tu, atau report sekadar nak report je lah? Dia punya susulan, dia orang punya tindakan pun tak ada sebenarnya. Macam SKMM saya dah buat report secara online. Apa kata dia orang? Tapi saya bercerita panjang lah. No further action je. Sebab ni benda yang
berlaku bukan untuk saya sendiri, ramai lagi. Ramai lagi yang kena. Cumanya yang saya nampak di Indonesia, dia orang agak agresif lah. Pihak berkuasa. Sebab ramai yang kat sana kena tangkap. Sebab dia orang ada macam satu office dengan komputer sendiri dan ramai dia. Yalah. Macam tu. Di Indonesia ramai yang ditangkap. Tapi di sini saya tak dengar lagi. Tapi sebenarnya saya rasa dia orang ada ramai di Malaysia. Dan satu lagi sebenarnya dia orang bersebahat juga dengan orang-orang Malaysia. Dan juga orang-orang di setiap negara tu. Macam mana dia orang bersebahat macam ni? Bila dia orang minta transfer, nama berbeza-beza. Dan kadang-kadang dia gunakan nama orang tempatan. Tapi yang saya pelik, kenapa mangsa-mangsa tu, walaupun itu bukan nama saya, dia transfer juga. Dan satu lagi, macam tadi saya cakap, yang pertama tu Puan Sri Mu'alaf tu kan. Satu lagi Puan Sri ni di Negeri Sembilan. Dia telah transfer 1.3 juta. Dah sikit-sikit. Dan satu lagi di Indonesia, ini yang besar-besar lah. Ibu ni dia bekerja di satu NGO, satu office lah. Dia sebagai macam bendahari lah, maksudnya pegang duit kan. Dia telah gunakan duit tu, kalau ikut duit Malaysia ni lebih kurang 500,000 transfer ke scammer. Yang saya pelik, tak pernah jumpa nama yang dia transfer membeza, tapi dia tetap transfer juga. Itu yang saya rasa scammer ni, dia punya ayat tu memang power lah. Dan modus operandi biasa dia macam ni. Dia akan nak bagi hadiah. Itu yang ramai tahulah. Bagi hadiah, dia akan upkan gambar semua, everything pasal hadiah nak bagi. And then bila sampai ke satu negara tu, ada masalah dengan custom, kena bayar fees. Kebanyakan macam tu. Walaupun ramai yang tahu, ramai lagi yang tak tahu. Dan ramai lagi yang dah kena. 2 minggu lepas, seorang daripada Indonesia, dia siap jual dia punya bendang sawah dia. Anak dia menangis-nangis. Mak dia diam-diam jual tanah sawah. Semata-mata nak bagi scammer. Scammer memang sangat untung. Kalau saya kira-kira daripada saya sendiri je, yang saya kira-kira dah berpuluh juta yang dia orang dah transfer seluruh dunia. Ni ilmu kau ni. Memang hebat lah. Saya tak tahu pihak mana yang boleh bantu, sebab kalau ikut polis pun ini international. Ini syndicate international. Jadi banyak pihak berkuasa yang, ya kita siapa kan, maksudnya lain lah kalau anak PM polis pun tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Susah. Datuk, ada satu ketika Datuk kena diperas ugut, diugut untuk kena belasah. Nak orang, ada orang nak belasah sebab Datuk dikatakan menggoda ataupun mengorat isteri orang ni. Ada. Ni berlaku kat mana? Tak, itu di WhatsApp sajalah. Di WhatsApp lah. WhatsApp. Maksudnya apa jadi? Dia dah marah-marah. Saya pun bising jugalah kan. Tapi waktu tu saya tak alert sangat, sebab waktu tu baru-baru lagi. Cuma saya pelik lah. Bila saya pelik, lepas tu di Facebook lah baru dia realise bahawa itu adalah scammer. Sebab saya pun tanpa saya terus, sebab saya nampak lah bermulanya di Facebook, and then dia message WhatsApp saya. Macam tu lah. Memang kadang-kadang seram juga kan. Mana tahu tiba-tiba kita berjalan tengah makan ke, dia pukul je kan. Setakat ni alhamdulillah belum lagi lah. Tapi boleh berlaku. Sebab dia orang kan tak tahu kan. Sebab memang kalau yang paling saya pun kadang-kadang sebenarnya agak tak faham dengan Facebook. Sebab saya dah buat report. Dan kebanyakan kawan-kawan tu yang sukarela tu, dia dah buat report bahawa ada orang yang menggunakan gambar saya. Tapi saya tak faham. Jawapan daripada Facebook adalah dia orang tak menyalahi undang-undang Facebook. Sedangkan saya dah KYC. Jadi dia orang boleh counter kan. Bila dia orang report akaun lain tu, dia orang dah tentu tak ada KYC. Saya dah up saya punya pasport dan juga saya punya IC. Dia orang tak ada. Tapi kenapa dia cakap tidak menyalahi? Itu yang saya tak faham. Sebab kebanyakan yang report, saya akan dapat dia punya notification kan. Dia kata tak ada apa-apa tindakan selanjut sebab tidak menyalahi undang-undang Facebook. Orang macam Datuk ni dia kena ada Facebook kena bagi blue tick. So sebagai verified kan. Itu macam mana tu nak buat? Itulah. Maksudnya kalau blue tick mungkin dia lebih memang dah certified lah kan. Ya, certified yang betul-betul. Tidak ada yang menggunakan nama
gambar Datuk tapi nama macam-macam lah. Daniel Huang apa tadi? Tapi nama beza-beza tu. Kasim Latif. Yes, nama pelik-pelik tu okey. Bukan okey lah, maksudnya kita faham. Sekarang ni sebab Facebook kan nama orang kan sama kebanyakan kan. Dia orang nak gunakan nama saya exactly. Ui. So susah nak bezakan. Ini Facebook nak kena rasanya kena something wrong dengan Maksudnya Facebook. dia nak kena upgrade dia punya security macam mana. Yeah. Kalau Budi boleh Google search kan, tengok dalam Facebook, ada yang menggunakan sebiji nama saya dan banyak yang confused. Dia tanya balik, ini siapa punya? You punya ke? Sebab tengok sama. Contohnya bila saya up gambar saya, aktiviti saya pada hari ini, dalam masa 5 minit ke 10 minit dia pun dah up benda yang sama. So macam mana kita nak bezakan? Kalau orang yang kenal tak okey lah, orang yang tak kenal. Jadi mungkin sebab dia rasa, ni Datuk Ray punya muka ni senang jual. Kita tak ada masa sebenarnya. Benda-benda macam ni orang kata membazirkan masa. Macam Datuk sendiri pun, aku ada masa, aku usahawan, aku sibuk dengan banyak benda tapi terpaksa hadap ni semua kan. Kadang-kadang saya pun panas juga. Tapi itulah, kadang-kadang saya pun meletup juga dekat Facebook dan sebagainya. Sebab setengah-setengah tu tiba-tiba je maki amun. Saya pun up sesekali di Facebook, saya maki balik. Tapi ramai pula yang kata, Datuk relax, Datuk sabar, gini-gini. Okey, I cakap, I boleh sabar. Tapi kalau dah 10 orang maki, satu saya nak up juga kan. Kalau tak, orang cakap saya tak buat apa-apa. Macam tu lah. Datuk kena siarkan satu press release ataupun siaran akhbar bagi tahu semua. Jadi mungkin podcast macam ni berguna lah. Pesan pendedahan kepada orang luar dekat sana. Kalau lah ada yang mengaku Datuk Ray ke apa ke, hati-hatilah ya. Saya pun berterima kasih kepada Budi sebab mungkin nanti kita akan, saya boleh buat sebagai refer lah. Pada siapa dia nak cakap apa je, okey ni, you tengok sini. Saya duduk di Malaysia sepanjang 50 tahun ni. Sebab ada setengah-setengah tu dia mengaku duduk di UK, duduk di London, duduk di US. Dan dia dah buat pasport saya sebagai orang US dan sebagainya. Itulah modus operandi dia power. Ya, memang power. Boleh buat skrip drama lah juga. Itulah dia, kita bahagian pertama ni kita nak bercakap pasal love scam yang melibatkan Datuk Ray, dan mungkin bahagian kedua nanti kita akan cerita lagi pasal apa yang Datuk Ray ni buat. Sebenarnya banyak benda dia boleh buat kan. Dia juga adalah merupakan penerbit filem Datuk. Betul. Dan dia juga sekarang ni aktif dekat sosial media. Itulah Datuk, saya perhatikan live Datuk, walaupun Nora ditimpa dengan bukan bala lah kan, masalah yang macam ni pun masih lagi Datuk orang kata aktif dengan TikTok dia kan. TikTok dia kemain. Tengok, boleh follow Datuk Ray Imran dekat TikTok. Happy-happy je orang dia, macam tak ada masalah apa. So Datuk mungkin boleh cerita sedikit. Social media ni memainkan peranan dalam sebagai seorang usahawan juga. Walaupun ditimpa dengan macam ni, Datuk macam bersedia dah kalau ada orang datang marah apa semua, ada senjata yang nak kata digunakan untuk sebagai menangkis lah kata-kata orang kan. Sebenarnya pada saya sosial media ni ada positif dan negatif, bergantung kepada kita macam mana kita nak bawa. Tapi apa yang berlaku kat saya ni sebenarnya kita boleh pandang dari dua sudut, tapi kita tak boleh terpengaruh lah. Sebab benda ni benda negatif. Tetapi kalau kita terbawa-bawa, takkan kita nak duduk ke gua kan? Tak boleh. Saya akan teruskan aktiviti saya seperti biasa. Ada juga yang cakap, kenapa je gini, janganlah upkan gambar selalu, you kena tutup you gambar, you kena macam-macam dia suruh buat. Cakap kalau macam tu, saya dah seolah saya dah mengaku kalah kepada scammer. Dan anda yang tidak alert, saya yang jadi mangsa, saya cakap. Sebab sebenarnya benda ni berlaku sebab wanita-wanita, kebanyakan wanita lah, di luar sana tu dia tak alert dan dia naif sangat. Jadi diorang KKS tu. KKS kurang kasih sayang. Itu betul lah. Memang kebanyakannya canda-canda. Betul. Memang kebanyakannya itu yang dia orang target. Jadi saya tak boleh terpengaruh lah dengan situasi itu. Saya kena buat seperti biasa. Saya punya live seperti biasa. Cuma kadang-kadang kita pun kadang melenting jugalah. Cumanya saya kena pandang dari sudut positif lah. Saya sudut positif. Walaupun negatif, kita ada dapat yang positif dekat situ. Macam itulah. Okey Datuk,
untuk akhiri kita punya perbualan dekat podcast ni untuk bahagian pertama, mungkin ada pesanan daripada Datuk Ray. Okey, pesanan saya kepada semua wanita-wanita di luar sana supaya lebih berhati-hati dan jangan percaya bulat-bulat apa yang berada di sosial media, sebab sosial media ni yang sekarang popular dipanggil dunia tipu-tipu kan. Jadi kita pandai pilih, kita pandai tapis, dan insya-Allah kita akan dapat jawapan. Sebab apa, macam saya sendiri, kenapa saya macam biasa, sebab saya tak takut. Sebab bukan salah saya. 100% bukan salah saya. Jadi saya berani kerana benar lah. Jadi kita buat macam biasa. Saya tak terpengaruh dengan cara scammer buat macam ni. Sebab sebenarnya scammer-scammer ni juga memang, kata orang kadang-kadang membakar kita juga. Macam mana membakar? Panas. Dia WhatsApp saya sendiri. WhatsApp dia letak DP gambar saya. Dia mesej saya, "Hi Datuk, how are you? How are you today?" Dia bakar. Betul. Banyak. Semua banyak nombor plus 234. Dan yang lebih hebat lagi, Hati-hati Datuk, takut dia hantar tu. Itulah. Tapi insyaAllah setakat ni okey. Dan lebih hebat lagi, ada yang nak bekerjasama dengan saya. Dia kata, "Datuk, why not kita kerjasama?" Maksudnya, dia speaking ke bahasa Melayu? English lah. English Saya dah translate tadi. Okay. Kita kerjasama, untung tu bagi. Sebab lebih mudah, dia kata, kalau saya sendiri yang bekerjasama. Macam sampai ke tahap tu. Betapa beraninya dia orang. Betul. Sempat lagi nak menggoda Datuk tu. Kata kalau lemah iman ni, okey. Juta-juta. Tak boleh. Sebab saya fikir kalau saya terima saja, tak payah banyak lah. Kalau saya terima yang 1,000 pun, orang akan cakap yang berjuta-juta tu saya. Betul tak? Datuk memang tak pernah lagi macam polis datang rumah kata macam sebab dia orang dapat laporan daripada perempuan sekian-sekian. Tak ada lagi? Belum lagi. Sebab kebanyakannya sekarang yang berlaku masa 2017-2018 banyak orang Malaysia. Tapi sekarang dia fokus pada orang di luar. Yang di US pun dia buat report, FBI pun ada. Yang bagi tahu. Dia buat report FBI. Interpol. Yang Indonesia setengah-setengah dia kata dia ugut saya, cakap saya akan bagi tahu polis punya. Cakap silakan, kalau boleh hari ini juga you bagi tahu polis supaya you tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Saya siap suruh lagi. Tapi kalau di Malaysia ni saya dah kurang sikit lah sekarang. Sebab dia orang dah alert mungkin. Sebab dah nampak gambar saya, Facebook saya banyak dalam Facebook. Banyak, dia orang dah tahu dah fake mana, asli mana. Jadi yang Malaysia kurang. Tapi sekarang you bayangkan Indonesia penduduk dia 300 juta lebih. Kan. Bayangkan. Yang di kampung-kampung sana tiba-tiba jumpa hari-hari kena. Muka pakcik ni nak menggoda dia kan, itu yang cair. Okey Datuk. Jadi macam tadi you cakap tu, saya dah terpanjang pula. Jadi untuk nasihat saya kepada semua tu, berhati-hati. Yang penting sebenarnya diri sendiri tu. Sebab kita buat cara macam mana pun, kalau sendiri tu merelakan, dia akan jadi. Dia orang kena alert. Dunia sosial media ni jangan percaya bulat-bulat. Itu pesanan saya untuk semua di seluruh dunia. Dunia tipu-tipu kata Datuk. Okeylah, kita jumpa dekat part 2. Kita nak tahu rahsia kejayaan Datuk Ray, macam mana dia orang kata membina empire dia, dan juga macam mana dia, sebab Datuk pun terlibat dengan affiliate. Ya, betul. Boleh kita borak? Boleh. Kita nak tahulah tips-tips macam mana kita nak menjadi usahawan lah secara general, dan juga mungkin Datuk akan berkongsikan kepada anda yang nak cari menjana duit pendapatan secara, orang kata sekarang ni duit kita pun dah macam RM50 dah jadi macam RM10 Datuk. Itulah dia. Esok lusa dengan RM5 je. Alright, jumpa dekat bahagian kedua bersama Datuk Ray. Podcast Borak Sini Habis Sini. This is how we do this.